Secara guru-guru, saya adalah Setiausaha yang ketiga. Mula-mula Setiausaha Agung yang ini kesatuan ini ditubuhkan pada 10 hari bulan Julai tahun 1947. Itu Cikgu Muhammad Yusof dengan masih hidup, tapi dia ada kampung lumba-lumba kalau tak sebelah mati dan belah mana pun. Masuk ke sana mana kawan? Amat masuk Cikgu Yusof ada. Sulana. Dia Setiausaha Agung yang pertama mula-mula mengadili Muhammad Said. Kemudian bila Masyarakat Agung tukar Muhammad Simin. Muhammad Simin kemudian jadi presiden. Tahun 51 tu sampai giliran saya. Saya jadi Setiausaha Agung. Saya jadi Setiausaha Agung dari tahun 51 sampai tahun 55. Sebab tahun 54, 55 saya sudah lepaskan jawatan itu pada penolong saya. Sebab tahun 54 ditubuhkan Jawatan Kuasa Pelajaran Melayu untuk dikumpulkan pertubuhan Melayu semua, kita bincangkan tentang pelajaran. Tidak lagi kelab-kelab Melayu ni cerita pasal bola sepak, pasal takraw nombor 1 yang Perhimpunan Guru-Guru Melayu Singapura sebelum Kesatuan Guru-Guru, sebelum KGMS, dia namanya Perhimpunan Guru-Guru. Yang besarnya apa? Meja pilih. Nanti bila dia tak ada mengajar dan soal dia bisa tolong. Itulah habis masa sampai petang. Tahun 1947, 10 hari bulan Julai itu barulah ditukar jadi Kesatuan Singapura Malay Teachers Union. Kemudian pendaftarnya dipindahkan ke Trade Union. Jadi Trade Union banyak cerita. Pada peringkat permulaan tu kalau nak cerita tu panggil saya cerita pasal KGMS saja. Jangan cakap yang ini semua campur-campur banyak sangat. Jadi susah bersama guru-guru dengan tujuan yang tertentu. Kemudian dah tak ada orang minta saya, tak ada dari cari saya, tak ada. Tapi cerita macam-macam lah cerita. Itu cerita saya masuk telinga kiri, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalau masuk kiri sampai ke kanan bagus. Kalau masuk kanan keluar kiri itu buang, tak bagus semua. Carbon dioxide buang. Itu jadi itu banyaklah macam-macam. Fitnah pun ada, macam-macam fitnah. Tapi saya tahan saja. Sebab saya lebih banyak kerja dengan kesatuan guru-guru, dengan Asasi 50, kemudian dari majlis pelajaran. Itu saja saya tak habis. Sampailah ibu bapa saya setengah paksa, tapi saya kata tak paksa. Sampai akhir sekali bapa saya kata, mak dah meninggal, mak dia tak ada, dia dah kahwin lagi. Jadi dia kata, saya susah hati, sakit mening, macam mana, siapa nak jaga pakaian, makanan. Saya kata, makanan, restoran banyak, pakaian, ada rugi ada. Sakit mening, saya orang Gamin ni, sakit pening ni bukan dulu rumah, mesti hantar hospital. Saya usah ada, saya pun susah. Kalau bapak saya marah, berapa kamu tak campur saya, dia tak kisah. Mana tahu bapak saya tak? Mungkin tak silap. Tak pasal ni. Okey, dia pun mengajuk pindah sekarang. Dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, saya pun naik motosikal. Konvoi di Kuala Pilau, bila mesti balik aksiden di Batu Pahat. Bapak saya datang kerja di Batu Pahat, saya dah balik seminggu. Jadi itulah dia kata, kan susah. Dia tak susah. Saya habis doktor kata kes anonim, ini apa, polis kata kes anonim, cikgu boleh balik boleh balik besok, ambil motosikal masuk, boleh balik. Saya balik, tak ada apa-apa. Saya tanya matematik Batu Pahat, macam mana waktu saya cikgu? Saya dulu tanya balik. Saya ada tangkap 2 student Singapura naik basikal
basikal Cina Dobi. Tapi dua-dua dah meninggal. Terus saya sebut nama dia, orang kesian. Dia ditangkap mata-mata pasal naik basikal, dituduh curi. Cina Dobi punya basikal. Cina Dobi masuk kolej, ambil student punya baju-baju nak pergi. Dia capai basikal, dia pergi tahun lalu, tangkap di mata-mata. Mata-mata itulah Nabi dah batu pahat. Jadi, saya dah tak terima kasih banyaklah. NOD kan, NOD maknanya tak dicas kan. Susah. Jadi saya diam juga. Saya kerja dengan sekolah. Lama-lama nampak semua dah maju banyak. Kakak saya maju, adik saya dah buat hal situ lah. Saya nampak okey lah. Sekarang saya sanggup. Tapi apa semua program apa boleh buat. Orang yang nak jadi isteri saya boleh. Saya punya. Kalau saya cakap, kalau kau tak setuju, tak jadi. Dia fikir-fikir, okey. Saya kata postpone 3 minggu dulu. Dalam postpone tu, macam mana saya nak dapat anak? Saya sembahyang istirahat. Sebab Pak Iyah cakap, dia kata, apa pun mak bila susah, bila apa nak selesai, sembahyang istirahat 2 rakaat. Minta, Tuhan dia kata. Tuhan tunjukkan. Tuhan tunjukkan, saya dah terima gambar Tuhan punya gambar tunjukkan tu. Kemudian saya cakap dengan Bapak, okey, sekarang boleh. Saya pun tulis surat, Pak. Orang pada tulis surat kan? Sekali jawabnya saya tak setuju. Jadi apa saya nak buat? Saya jawab, entah macam mana tak ada Tuhan. Setuju. Jadilah sampai sekarang. 55 tahun. 2 kali naik Pelamin. 1 kali saya naik, bapak saya angkat. 1 kali majlis pusat dengan asas ilmu angkat. Saya tahu langsung 3 naik kapal. Sekali pakai baju kuning tak? Itulah itu. Yang Pak Yah kata tadi tu, bila kamu balik kampung jadi cikgu, jangan cari orang cari kolak. Saya tak ada orang cari. Jadi tak orang tahu. Okey. Itu tentang buah beluru dan sebagainya. Jadi kalau kita sebut pasal cabaran, saya fikir ada 2 cabaran yang kita nak timbang. Dia balik pada cabaran-cabaran. Cerita saya, pengalaman saya, yang orang nak tahu, saya dah cerita. Itu tak ada sensor. Kalau ada, saya tulis di antaranya dalam memoirnya. Ini saya nak adakan pada kesatuan guru-gurunya. Mudah-mudahan orang boleh tengok. Jadi kalau nak telefon saya pun tak cukup. Saya percaya yang sini pun tak cukup. Pasal apa? Yang saya dah tulis ni dalam buku sebesar ini adalah saya menjawab soalan-soalan seorang wartawan, Muhammad Rahman Daud, yang ditanya saya, buat 1 soal saya jawab, buat 1 soal saya jawab, buat 1 soal sampailah berpuluh-puluh soal yang ditanya saya jawab semua. Tapi saya percaya ada yang macam saya kena tangkap tu saya ada tulis, tapi yang ada pasal Pak Yah saya ada tulis sikit je, tapi tak lengkap. Ada yang itu bergantung pada apa yang ditanya. Kalau yang ditanya, kalau apa yang saya ceritakan tak ada kat sini, itu yang Rahman tak tanya. Saya belum ada waktu nak buatkan lagi. Kemudian yang satu lagi ni, Nilam ni. Nilam ni singkatan daripada nilai Islam, landasan adat Melayu. Jadi adat yang bersegi syarak itu ada dalam surat ini. Ini saya tulis, nampaknya ini berguna kepada rancangan apa yang sekarang nampaknya cikgu-cikgu didikan lagi, mendidik anak-anak murid supaya menjadi arif budiman. Arif tu apa yang dia tahu, budiman tu apa yang dia dapat buat bakti, budiman, berbudi. Jadi kalau itu maknanya melalui
Ahwat